Harga barangan, kalau kain baju ni, harga naik lah. Barang makan tu biasalah. Kalau kita pergi kedai satu Malaysia, pergi Tesco, dia tak ada lah nak meningkat naik mendadak kan. Berpatutan lah, okey lah, boleh lah macam kurang sikit lah harga dia. Pakaian, tudung, barang-barang, bunga-bunga semua. Barang makanan tu memang dikatakan mahal berbanding daripada tahun lepas. Bagi untuk saya yang bekerja tak ada jadi masalah lah. Tapi agak membebankan kita ada BDMKK kan. Jadi kita kuat-kuasakan hak kita. Harga makanan saya tengok agak tinggi sikit lah. Pihak-pihak yang concern about this, macam Kementerian Perdagangan apa, kena tengoklah juga lah, kena pantau lah selalu. Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Hello Malaysia dan topik yang akan kita bincangkan hari ini memang merupakan satu topik yang menarik sebenarnya untuk kita perkatakan secara ikhlas dan juga secara terbuka. Tetapi sebelum itu hari ini mungkin ataupun malam ini kita rasa sedikit gembira kerana pemain badminton negara kita iaitu Datuk Lee Chong Wei telah pun berjaya melayakkan diri ke pertandingan akhir Sukan Olimpik 2012. Jadi artinya kilauan emas yang kita harap-harapkan daripada Datuk Lee Chong Wei bagi acara badminton itu barangkali akan menjadi kenyataan. Itu berita yang menggembirakan. Tetapi berita yang mungkin sedikit tidak menggembirakan kita seperti apa yang dikatakan oleh mereka yang sempat kita temui tadi ialah tentang harga barang yang terus meningkat sebenarnya dan semua pakar ekonomi mengatakan bahawa ini merupakan satu fenomena yang tak dapat dielakkan kerana masalah ekonomi dunia sekarang ini secara globalnya memang menghadapi masalah. Jadi negara kita juga menerima tempiasnya. Jadi harga barang akan terus naik. Jadi itulah topik yang kita pilih hari ini di Hello Malaysia iaitu naik tak turun. Bahaya tu sebenarnya. Bila dah naik tak turun memang itu satu kedudukan yang bahaya. Baiklah, dua rakan baik saya ada di studio Hello Malaysia hari ini untuk bercakap tentang topik ini. Sementara itu kepada anda yang sedang menyaksikan secara langsung Hello Malaysia, anda juga diberi peluang untuk memberi pandangan dan juga pendapat. Jadi mudah sekali caranya iaitu menghubungi kami di 03-2693-7008. Baiklah, Datuk Nazim Johan ada bersama dengan saya di studio Hello Malaysia ini. Begitu juga dengan saudara Muhammad Zuhdi Zakaria yang merupakan kaunselor profesional juga ada bersama kita sekali lagi di Hello Malaysia. Jadi selamat datang kepada kedua-dua tetamu. Jadi menarik sebenarnya Datuk bila kita bercakap tentang naik yang tak turun ni. Jadi pandangan Datuk lah tentang persoalan ini, terutamanya kenaikan harga barang seperti apa yang disebutkan oleh mereka yang sempat kita temui sebentar tadi. Ya, sebenarnya macam inilah. Saya di persatuan telah 15 tahun. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap perayaan barang naik. Lepas tu dia naik 30 ke 40%. Mungkin lepas perayaan dia turun sikit. Lepas tu dia maintain another level, lepas tu naik turun sehingga akhir-akhirnya dia naik. Kita sebenarnya letih. We are tired actually. The consumer sendiri rasanya sudah letih. Seolah-olah dia ada satu permainan yang tidak menghormati kedaulatan kerajaan. Saya bubuh macam tu lah. Pasal kita rasa sebenarnya patut ke dia naik. Memang dia ada teori demand of supply. Tetapi kalau kita lihat betul-betul, kita tahu katakan ayam yang nak dijual untuk perayaan katakan 1 juta ekor. Raya ni dia dah tahu musim perayaan. Dia dah boleh pre-plan. Fokus dah. Ini sebelum 3 bulan sebelum raya ternaklah buatlah whatever the adjustments yang diperlukan. Tapi kita lihat benda ini fenomenanya yang begitu, pada saya begitu sebenarnya menjelikkan. Sebenarnya kita marah sikit ni. Marah pasal macam ni. Pasal seolah-olah pihak berkuasa ni dia ketepikan. Kita dapat aduan daripada Sabah. Ayam RM10 1 kilo. Gila apa benda. Dulu saya ingat ayam RM12 3 ekor. Masa saya ialah muda sikit, ni pun dah tua sikit, mungkinlah beza masa dia. Tetapi hakikatnya ia tidak harus berlaku begitu. Maknanya opportunity. Kita lihat pada apa yang pengamatan kita, sebenarnya perkara ini boleh dikawal dengan baik. Contohnya satu jenis minuman yang popular yang dijual mungkin dengan harga RM30, RM38. Tapi bila dia melalui Maidin, harganya lebih kurang RM19. Potongannya cukup dahsyat. Macam mana tu? Jadi maknanya kita boleh mendapat barangan yang rendah jika kita melihat cara penyampaiannya, pengedarannya. Jadi
Itu di satu pihak, maknanya kerajaan boleh melakukan apa yang dia boleh buat dengan kerjasama pihak-pihak tertentu, tetapi di suatu pihak pula pengguna kena sedar. Ini masalahnya penyakit pengguna yang selalunya agak lambat sedar. Dia nengok naik, dia beli juga. Biar dia berhutang, dia beli juga. Kalau biasanya dia nak 10 ekor, dia beli 10 ekor. Cuba kita buat adjustment, kita kuranglah sikit. Sebenarnya contohlah, kita ambil contoh biasalah. Kalau hari ini pengguna tidak beli ayam, 3 hari cukuplah. Menggodong. Dan bukan ayam saja, apa-apa benda pun begitu. Tapi oleh kerana pengguna ni nampak gayanya kurang ilmu, kurang kerjasama, jadi berniaga di luar sana memang ambil kesempatan. Bila lagi nak ambil kesempatan? Inilah peluang yang terbaik. Jadi rasanya kita ada kind of mismatch lah. Seharusnya pengguna sedar, pengedaran dibetulkan. Maknanya bila tengok baru ini dia orang bawa satu kes tiup motosikal sampai berapa ringgit. Rupanya dia melalui 6 proses tu, daripada importer, wholesaler, agent. Jadi memang semua nak ambil duit. Jadi mungkin apa yang kerajaan buat hari ini, kalau kita tengok ya, katakan kedai satu Malaysia cukup baik. Tapi marah juga. Ramai pihak-pihak yang marah, yang hari-hari keluar paper kata kedai pengguna ni tak baik. Jadi ini satu benda yang jelas. Benda yang tidak ada, yang benda yang tidak. Tak ada kualiti, kita baik. Yang kualiti yang tu pasal apa nak marah pada konsep. Tapi kalau kita lihat Datuk ya, saya nak kongsi juga bersama dengan Zudi. Yalah, setiap kali datangnya hari perayaan, baik hari raya ke ataupun tahun baru Cina, ada satu kawalan harga diperkenalkan oleh kementerian yang berkaitan. Jadi apakah Zudi merasakan bahawa dengan adanya pengawalan harga ini akan dapat membantu pengguna-pengguna khususnya kepada orang Islam yang akan menyambut Hari Raya misalnya, apakah ini akan dapat memberi sedikit bantuan kepada mereka dari segi pengawalan keuangan dan sebagainya? Ya, betul. Dari secara teknikalnya memang dia membantu pengguna-pengguna, tetapi jauh di satu sudut yang lain, pemantauan itu tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Kerana dalam senario pada hari ini, kita melihat apa yang ada pada undang-undang ataupun pendekatan yang dilakukan oleh kerajaan itu baik, tetapi kadang-kadang ada ketirisan dan elemen dalam melaksana itu. Akan ada pemain-pemain yang kita sebut sebagai bijak, tetapi menyalahgunakan kebijaksanaan, melipat gandakan untung berlebih-lebihan dan membuatkan hidup seperti tidak hidup. Ini yang kita sebut sebagai hidup yang tidak menarik. Sedangkan perayaan ini satu perayaan untuk kita meraikan, untuk kita makan sedap, untuk kita bangun pagi meraikan hari 1 Syawal dengan linangan air mata apa? Air mata Syawal. Datuk Siti Nurhaliza pun ada nyanyi lagu Nazam Lebaran dan sebagainya. Ini perlu kita jaga sebenarnya sebagai manusiawi, sebagai pemain peniaga yang beretika. Kita perlu fikir apa yang orang makan. Kita perlu fikir apa yang orang nak pakai. Dan jauh di sudut hati saya nak ingatkan pengguna juga, pengguna perlu ada pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan untuk merancang perbelanjaan, pendidikan untuk melawan harga-harga yang tinggi melambung ini. Bukan kita tak nak bagi keuntungan kepada pemain, mahu, tetapi biarlah keuntungan yang bersandarkan manusiawi serta dapat kita sebut sebagai menang-menang. Sebab ini bumi Malaysia, bumi mertua yang kita warisi 55 tahun. Wallahualam. Saya melihat aspek ini sebenarnya tu ya. Kebimbangan itu wujud sekarang ini kerana kalau kita lihat perkembangan terkini senario semasa di negara kita ini. Pertamanya menjelangnya Aidilfitri nanti ialah mereka yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam juga akan mendapat bonus. Yang pencen pun akan mendapat lepas tu yang paling menarik ialah durian yang berbagai jenis telah peruntuh di Felda misalnya. Jadi ini memberikan satu anjakan ataupun memberikan satu peluang bagi pemain-pemain, bagi peniaga-peniaga untuk tersenyum lebar sebenarnya. Kalau kita pergi ke projek-projek Felda sekarang ni, mereka dah berkampung pun di sana. Ada yang dah mula beli kereta baru, ada yang dah beli peti ais yang lebih besar untuk diletakkan dalam rumah dan sebagainya. Jadi macam manalah kita nak mengawal keadaan. Ini sama ada inilah psyche pengguna yang dibaca oleh peniaga. Contoh saya ingat dulu dia orang kata zaman Jepun lah. Masa itu saya pun belum ada lagi. Tapi ceritanya kita beli peti ais nak letak pasal elektrik tak ada, kita berbaju kan. Tapi yang saya nak kongsi juga adalah peranan peniaga ini yang begitu alert, yang begitu proaktif, merancang. Dengar-dengar kerajaan nak bagi bonus.
bonus dengar je kira-kira dah buat. Dan saya ingat di Sungai Buaya itu bila dia orang peneroka Sungai Buaya itu sampai peniaga-peniaga kereta dibawa kereta semua atur kat sana. Betul. Jadi kita perlu lihat je, maknanya di sana ada spesies jenis ini yang menunggu mangsa. Jadi kita kena tanya diri kita nak jadi mangsa tak? Kita nak jadi pengguna atau diperguna? Jadi ini satu persoalan yang begitu lama yang kita tidak dapat selesaikan. Sehingga kan yang benda yang saya nak kongsi ni saya teringat masa dulu Datuk Syafiee Afdal, dia menteri kepenggunaan. Ya. Dia panggil satu mesyuarat semua pembekal ayam. Penternak yang besar untuk bersetuju dengan harga siling. Tak silap saya harga masa tu RM6 dia kata. Jadi semualah token-token ni RM6, RM6. Mula-mula tak setuju. Tak boleh kata dia. Tak cukup. Akhir-akhirnya bila menteri tegas, okeylah. RM6 lah. Jadi kita pun agaknya lega lah RM6, maknanya harga tu yang berpatutan. Tapi bila kita lepas tu balik tu, esok tu saya pergi ke tempat kawan saya yang membekal ayam dekat pasar. Dia kata memang harga kita kena jual RM6. Tapi kalau kita dapat pun dah RM5.50. RM5.50. Dia RM5.50 ni maknanya kalau nak ikut betul-betul patutnya contohnya dia punya margin tu adalah RM4.50. Jadi dia adalah RM1.50. Tapi dia tambah lagi transport dalam bil memang RM6. Memang katakan RM5 harga lori, harga di padang, di ladang. Jadi dia bagi bil lain pula yang RM1 untuk transportation. Jadi hakikatnya penjual jadi dia kata saya nak jual macam mana RM6, saya punya kos pun dah RM5.50. Contohnya. Jadi ini benda-benda yang perlu diatasi. Pasal lepas itu peniaga ni nak mengadu pada siapa? Mesyuarat pun dah tak ada, benda pun dah tak lagi apa ni kata orang berfungsi dengan sepatutnya. Jadi di sini pengguna harus memainkan peranan. Pengguna hari ini setakat paling baik tuan, paling baik dia reaktif. Maksud saya bila orang cucuk kita lari, itu pengguna. Tapi kadang-kadang kita cucuk pun tak lari. Kita ni pengguna, behavior kita macam pokok. Tak lari. Cucuk lama-lama mati je. Tapi patutnya dia bukannya macam tu. Pengguna ni harus paling tidak bukan reaktif. Reaktif tu sudah semesti sebagai manusia yang bergerak dia kena reaktif. Kurang-kurangnya dia proaktif. Melihat ataupun situasi. Dia seharusnya provokatif. Barulah dia maknanya peniaga tidak bully-bully suka-suka aja. Okey, nanti kita sambung lagi Datuk dan juga Zudi ya. Ada tetamu istimewa di talian kita sekarang ini iaitu Profesor Dr. Hamdan Adnan, iaitu penasihat FOMKA. Memang bekas orang kuat FOMKA, sekarang ini menjadi penasihat FOMKA. Jadi Datuk, apa khabar? Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Datuk sihat ya? Alhamdulillah. Okey Tok, ni tentang kita bercakap tentang harga naik ni yang tak pernah turun dan sebagainya. Apakah Datuk melihat fenomena ini akan berterusan sebenarnya Tok ya, terutamanya menjelang sambutan hari raya nanti Tok? Ya, kita tahulah setiap kali raya sama ada raya Cina ke raya Aidilfitri ke Taukusam ke apa, mesti berlaku kenaikan. Ini adalah masalah apabila permintaan berlebih daripada bekalan, walaupun kita tahu pihak agensi kerajaan ini akan berjanji bahawa bekalan-bekalan akan ditambah. Tapi apa yang berlaku, walaupun ada kenyataan-kenyataan barang keperluan khususnya pada musim perayaan berkenaan, dia patutnya tak naiklah kerana harganya, barangnya ditambah atau bekalannya ditambah. Tapi tadi saya dengar memang masalah kita tadi kalau bincang di Kuala Lumpur, bandar-bandar besar. Tapi kita sebenarnya lagi kesehan yang di luar bandar, di pinggir. Kerana memang kos pengangkutan ini adalah satu faktor yang besar. Dan pula malangnya orang luar bandar yang di pinggir ni lah pendapatannya rendah. Ini yang kita harus lihat secara menyeluruh supaya harga barang ini dapat dikawal dengan sempurna. Kalau tidak, itulahnya dia akan menimbulkan ketidakpuasan. Utamanya tersebut ni satu Malaysia. Sekarang ni saya lazimnya di Sabah. Sabah ni memang baru yang isteri saya pergi ke kedai, harga kelapa sedikit RM2.
Kalau di Semenanjung RM1 Ini di kawasan yang patut banyak ke apa? Yalah. Dia naik RM2. Tapi di Kuala Lumpur dia tinggal RM2. Ini sebabnya kita harus buat persediaan lebih awal lah. Walaupun saya lihat sekarang ni lebih baik daripada mula saya terlibat dahulu lah. Ya, betul. Saya nampak sekarang banyak sebenarnya dia punya peningkatan dari segi cuba mengawal harga barang di waktu perayaan. Sebab lazimnya dia adalah barang keperluan. Kerana kalau kita pergi shopping kompleks dan sebagainya, banyaklah baju sale sampai 90%. Tapi masalah apabila kita nak beli kelapa, nak beli pisang, nak beli benda-benda yang asas, itu yang naik. Kalau nak buat rendang sekarang ni, kita terpaksa berendang dulu. Betul tu. Okey, nampaknya talian kita terputus, tapi menarik juga pandangan yang disuarakan oleh penasihat FOMKA, Profesor Datuk Dr. Hamdan. Jadi mungkin kita akan hubungi lagi beliau. Nanti tadi apa pun kita akan berehat seketika dan kembali nanti kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik yang menarik ini. Dan anda yang sedang menyaksikan secara live dan juga eksklusif Hello Malaysia ini, hubungilah kami di 0326937008. Kita berehat buat seketika. Baiklah, kembali semula ke Hello Malaysia ini dan beberapa komen yang menarik telah pun kita dengar setakat ini. Tapi saya nak berkongsi dengan Zudi. Bila menjelangnya hari-hari perayaan, sambutan hari-hari perayaan Hari Raya yang akan datang ini misalnya, dan setiap tahun akan adalah terpampang secara besar jualan murah di merata-rata premis perniagaan. Jadi apakah ini boleh membantu sebenarnya? Apakah jualan murah itu betul-betul jualan murah ataupun ada sesuatu di sebalik perkataan jualan murah itu pada pandangan saudara? Ya, ada sesuatu di sebalik pandangan jualan murah. Betul, orang yang membuat jualan murah ni dia memang kita sebut sebagai bijak. Bijak, smart, handal dan ada kepakaran. Kepakaran apa? They go to the school, they go to the class. Mereka kaji, buka kitab kuning lagi. Bukan kuning saja, merah, biru. Semua kitab dia buka. Kerana apa? Bila dia cakap jangan tunggu sampai esok, lazim fitrah manusia tidak suka kepada tertinggal. Tidak suka kepada ketidakselesaan, tidak suka kepada tak cukup, kurang dan sebagainya. Jadi dia akan pergi hari ini. Ada, saya tak nak sebut syarikat apa, jangan tunggu sampai esok. Ini semua budaya-budaya yang kita sebut sebagai hedonisme dan manusia memang suka. Dan ada di kalangan manusia yang kita sebut tidak berapa tegas, tidak berapa kuat jati diri, self-censorship. Tuan pernah sebut satu ketika, saya ingat. Self-censorship tak kuat, dia akan pergi. Tak tunggu sampai esok, dia akan beli. Dan yang kedua, kita nak sebut juga, bila peniaga ini smart, bijak, pandai dan berhikmah, pengguna juga perlu ada persatuan ataupun kelas-kelas yang membantu memperkasa pengguna. Dalam pada nak menilai 90%, betul ke 90%? Logiknya saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, takkan ada perniagaan yang hendak diberikan 90% kos kepada pengguna. Ini bukan meniaga, ini suka-suka nama dia. Kan? Dan yang saya nak paling penting adalah stok. Ini memang ramai terperangkap. Selagi stok masih ada. Stok habis, dia masuk stok baru. Stok habis, dia masuk stok baru. Jadi benda-benda ni perlu kita perhalusi balik. Dan bila kita tengok yang menjadi mangsa siapa adalah generasi Y. Orang muda yang hendak beli baju baru tetapi mahal. Hendak pakai pakaian yang berjenama Durban, Orlando dan sebagainya kan, Chuck Boyer dan sebagainya, tetapi tidak mampu, hanya tengok saja. Jadi bila dalam satu keadaan generasi Y tidak dijaga, ini yang berlaku kepada Mesir sebenarnya. Mesir berlaku kerana ramai di kalangan generasi Y tidak dapat memenuhi keperluan asas. Apa keperluan asas? Makan, pakai, tempat tinggal, rehat, seks. Ini bila sebut nak kahwin pun kos sara hidup sangat tinggi. Bukannya mas kahwin itu menjadi beban, tetapi adat pemberatan 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 dah macam nombor pula, dah jadi satu trend. Engkau berapa? 1 1 1 1. Bab nombor ni orang memang suka. Kan, tetapi percayalah, kalau kita pergi kepada hikmah berkahwin, kita pergi kepada hikmah berpakaian. Dan saya nak ingatkan diri saya serta generasi Y, kita sekarang kita tak ada pilihan sebenarnya. Kita maju kena, mundur pun kena. Sebab tu saya dapat membuat pemerhatian antara siswa-siswi di beberapa universiti. Mereka percaya bahawa kita perlu angkat sosioekonomi saja. Bercakap, berkokok tak jalan. Kerana ini zaman maju nak membangun. Bila zaman maju nak membangun, makan, pakai, tempat tinggal, rehat, seks akan menjadi satu perkara yang sangat kritikal. Maksudnya kita nak hidup seperti orang lain pun ada cabaran dia.
tak macam orang lain pun lagi dipandang lekeh, leceh, leleh. Ini macam ada seorang Tuan Haji katakan, lekeh, leceh, leleh. Saya ingat. Jadi kepada generasi Y, kita kenal diri dan kita sama-sama bermain dalam permainan yang menarik sebenarnya ni. Permainan menarik bagaimana? Kalau kita dapat tahu teknik jualan, kita dapat tahu 90% maknanya apa, kita dapat tahu selagi stok masih ada tu apa, kita dapat tahu ini diskaun terhebat. Oh, terhebat saja, tak ada yang tak terhebat. Jadi hati-hati dan awas dengan pandangan mata anda. Okey, itu permainan yang memang kita tahu dah lama berlaku sebenarnya, Tok ya. Datuk sendiri pun dah banyak kali. Tapi satu lagi Tok yang menarik juga kalau kita nak bangkitkan di sini. Ini realiti sebenarnya. Kadang-kadang yalah pasar malam misalnya, tak salah sebut pasar Ramadan, barangkali itu lebih banyak menjual makanan walaupun kenaikan harga itu tak dapat dinafikan, tapi pasar malam itu kadang-kadang dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di premis-premis perniagaan yang besar di supermarket dan sebagainya, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di pasar-pasar besar, di pasar-pasar supermarket dan sebagainya. Begitu juga. Macam mana boleh berlaku macam itu? Patutnya pasar malam tu patutnya menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Bila orang ke situ tu orang keadaan relax dan tidak, ataupun secara psikologi di situ murah, tapi murah. tidak murah juga. Tapi macam saya nak komen saudara kita sebut tadi, sebenarnya salah seorang pekerja kita dulu biasa bekerja dengan satu supermarket besar. Dia kata bila nak ada sales ni, apa dia buat? Katakan barang tu RM100, dia kena cetak receipt, dia kena cetak tag tu, price tag 200. Dia kena cetak. Jadi dia kerja ni cetak tag 200, lepas tu potong. 200 tu, lepas tu slash, lekatkan sekali. Jadi sebenarnya harga lama, tapi mungkin bukan semua begitu. Tapi inilah amalan-amalan yang merosakkan etik. Maknanya pengguna ni pergi nak beli dan macam yang disebut tadi, maknanya kita pun tak nak terketinggalan dapat barang murah ni. Jadi tertipu. Jadi ini yang kita perlu apa ni kata orang, buat sesuatu secara serius. Maknanya kita kena juga ada sesuatu pengajaran kepada yang menipu. Ini menipu lah namanya ni. Kita ada 60 lebih ribu skuad pengguna. Datuk Ibu Semasa sungguh suruh pergi tengok. Alhamdulillah, kalau tak ada mungkin lagi teruk. Tapi kalau ada pun, apakah setakat mana keperanan yang dapat dibuat? Patut dengan sales dia kena minta kebenaran. Ada ke pegawai tu nak cek semua sekali? Mampu ke dia cek? Jadi ataupun dia punya permit tu semata-mata mengisi keperluan jualan, untuk membuat promosi jualan. Sama ada dia ikut tak ikut, mungkin satu barang dia kata stok dah habis, nak buat macam mana? Kata sampai 90%, dia buatlah satu barang ni 90% tapi dah habis. Jadi ataupun satu barang. Jadi pengguna tidak boleh tidak kena bijak. Pasal ikut programming. Puak-puak ni memang berprogram dia macam mana nak ambil duit pengguna ni, pasal pengguna ni pun dia mudah saja konsep dia. Peniaga tidak akan berniaga di satu pulau yang tak ada orang. So kita menjadi sistem kepada feeder kepada sistem yang buat duit. Kalau tak ada orang tak buka berniaga. Jadi kita ni adalah yang mencari duit, pergi hantar duit, mencari duit, pergi hantar duit. Memang pun kita sekarang ini kita hidup untuk bayar bank, bayar kereta. Jadi adakah itu matlamat kehidupan kita pun? Lepas tu bayar duit yang kenduri kahwin, yang sampai kadang-kadang 3 anak 4 anak pun tak habis. Jadi kita kena ada kesedaran yang jelas, kerana pagar terakhir adalah pengguna. Contohnya lah, dia buatlah juallah barang apa benda pun, dia tak nak beli. Tapi kalau kita harus ingat sesuatu macam apa ni, saudara yang mewakili apa ni generasi Y. Kita ni tak boleh nak cakap sangat. Jadi kalau kita sebut golongan inilah sebenarnya yang mudah terpengaruh. Golongan inilah yang sebenarnya mudah menjadi mangsa kepada tawaran-tawaran istimewa yang ditawarkan. Jadi agaknya apakah taktik yang digunakan oleh mereka selain daripada tawaran jual murah itu? Dari segi psikologinya, di manakah generasi Y ini diserang supaya mudah terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan, menjual barangan mereka? Ya. Dalam pada nak menjual ni, saya percaya mereka mengkaji psikologi memujuk. Dan dalam psikologi memujuk ini common, pendekatan yang biasa. Remaja belia generasi Y ni suka apa? Suka intimacy versus isolation.
mesra dengan tak mesra. Jadi dia akan cuba seolah-olah menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Tiba-tiba mesra alam. Oh, macam saudara mara pula. Macam dah kenal berpuluh-puluh tahun. Dia akan membuat kita dilihat penting, dilihat eksklusif. Oh, tuan lah orang yang profesional pertama saya jumpa hari ni. Hari ni padahal 10 orang dah jumpa dah, tetap masih orang pertama. Ini teknik. Ini teknik dan ilmu. Dan saya nak pesan pada pimpinan serta generasi Y. Generasi Y di Malaysia merupakan bom jangka sebenarnya. Kenapa kita lihat persamaan di Mesir dengan Malaysia, mereka ada persamaan yang tinggi. Kita boleh sebut persamaan yang tinggi bila mana di Mesir satu orang ada degree, satu orang ada master membawa teksi. Disebabkan apa? Tak dapat ni lah barang naik tak turun kan. Nak pakai kereta tak dapat, nak pakai baju tak dapat, nak kerja, nak makan sedap tak dapat. Jadi akan ada goncangan politik. Goncang bukan politik saja. Bila politik dah goncang, dia akan goncang mana? Sosial akan goncang, ekonomi akan goncang, politik akan goncang, agama akan goncang, keselamatan juga akan goncang. Sebab tu datang seorang cendekiawan, Dr. Morsi namanya. Dan biasanya revolusi akan dimulakan dengan orang yang bijak pandai. Dan orang bijak pandai di Malaysia ni ramainya di mana? Di Y, generasi Y yang kita sebut sebagai pergi sekolah, balik sekolah, pergi sekolah, balik sekolah, pergi sekolah, keluar sekolah, tak ada tempat nak bekerja. Jadi ini yang perlu kita urus sebenarnya. Bila generasi Y diberikan ubat yang betul, ada seorang Tuan Haji kata, kita punya isu generasi Y, ubat pening kita bagi ubat sakit kaki, ubat sakit kaki kita bagi ubat pening. Tak sesuai. Dan saya yakin kalau generasi Y dapat hak dia, dapat hidup orang kata tak kurang hebatnya, tak kurang hebatnya, maka generasi Y akan bersama-sama dengan pimpinan negara, pembangunan dan membentuk negara yang lebih saksama, lebih adil dan lebih baik. Kerana generasi Y suka diramal, dan jika ada orang ataupun kumpulan golongan yang membuatkan mereka penting, dan bom tersebut akan meletup. Dan saya nak ingatkan diri saya serta orang yang menonton pada hari ini, kita perlu jaga generasi Y, kita perlu jaga pemimpin dan perlu jaga hak pengguna. Sebab pengguna ada kuasa, bukan saja pemain. Tanpa pengguna siapalah pemain. Okey, pengguna ada kuasa, itu sesuatu yang menarik. Nanti saya nak berkongsi bersama dengan Datuk Nazim berkaitan dengan soal ini. Apakah sebenarnya pengguna di Malaysia ini, walaupun mereka tahu mereka ada kuasa, tetapi apakah mereka telah memainkan peranan yang cukup berkesan untuk menonjolkan kuasa yang ada di tangan mereka itu. Kita berehat sekali lagi, dan sebelum itu saya ingatkan lagi, kami masih membuka talian kepada anda di 03 293 7008. Itu nombor kami di Hello Malaysia. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di Hello Malaysia ini. Kita masih lagi bercakap tentang topik yang menarik sebenarnya, itu naik tak turun. Dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Nazim Johan, iaitu Sekerja Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan juga saudara Muhammad Zudi Zakaria yang merupakan kaunselor profesional. Dan talian seperti saya ingatkan lagi kepada anda, iaitu 032693 7008, masih lagi akan buka kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami di Hello Malaysia ini. Menarik tadi apa yang dikatakan oleh wakil dari generasi Y tadi, iaitu saudara Zudi, bercakap tentang bahawa pengguna itu sebenarnya ada kuasa. Tetapi pengguna di Malaysia ni itu apakah mereka sedar bahawa mereka ada kuasa? Kalaupun mereka ada kuasa, saya takut kuasa itu ditinggalkan ataupun disalahgunakan. Tak tahulah komen. Dia macam ni. Pengguna diperguna, salah guna, jadi tak guna. Itu menarik. Jadi dia sebenarnya kita tak sedar. Kita tak sedar kuasa kita. Kita ni seolah-olah seperti elang yang dibela oleh ayam. Kita pun ingat kita ni pun ayam. Jadi bila elang lain datang pun kita takut. Jadi ini perlu pendidikan. Dan ada juga peranan selain daripada peranan pengguna, mungkin kerajaan pun boleh memainkan peranan tertentu. Contohnya tak silap saya di Sepanyol, dia telah kerajaan telah ban penjualan permainan dengan makanan. Contohnya sekarang ni kan, saya ingat itu ada satu kedai fast food. Dia terpaksa makan di kedai fast food tu tiap-tiap pagi kerana anak dia nak patung. Jadi 30 jenis patung, 30 hari dia kena. Kalau dia tak beli, dia malu anak dia tu dengan kawan-kawan dia yang peer tu jadi serba salah. Jadi bapak dia dipaksa. Jadi ini dia orang belajar macam mana nak tekan pengguna ni supaya terlekat, cekik tulang tak ada nak keluar kan. Jadi seharusnya pengguna sedar. Pengguna sedar kuasa dia. Tapi ini perlu
melalui proses pendidikan yang betul. Dan proses pendidikan yang betul ini perlu mempunyai agenda yang jelas. Apakah matlamat kita? Matlamat kita pergi ke satu, contohnya membuat suatu benda itu merupakan satu destinasi ataupun satu perjalanan. Kalau kita buat berhabis katakan untuk kenduri kahwin, lepas tu kita pun rumah pun tak ada lagi, perbelanjaan nak bayar koperasi dan segala benda begitu banyak, adakah itu patut sebagai pengguna yang bijak? Maknanya kalau nak ikutkan corak pemikiran ini perlu dicanai balik. Mungkin macam apa yang saudara sebut tadi, ada satu sistem pendidikan yang nak diubah supaya kita faham apa dia agenda kehidupan kita. Adakah untuk berlawa-lawa, beli baju? Pasal masalahnya macam kita sebut tadi, orang nak beli baju yang mahal. Pada kita ni, kita generasi X kan, agak nyelekut. Tak penting sangat. Tapi saya teringat generasi X ni tidak juga pandai. Ada kawan saya, oleh kerana di satu masa ada duit, di tahun 1990 lah katakan, dia boleh beli baju putih, Jepun punya, buatan Jepun, baju t-shirt, baju kemeja, sampai RM1,000 lebih. Ni gila apa benda? Jadi kita pun tak faham, kita pun ikut. Tapi mungkin kita, oleh kerana tiada sistem ataupun pendidikan yang jelas, maka pendidikan yang masuk ke dalam fikiran kita adalah iklan. Kita tengok iklan yang ada. Iklan apa tu? You rompak orang, lepas tu you lari-lari, jumpa polis pun tak apalah. Jadi boleh kawan boleh kawan pula dengan polis. Jadi iklan ni merosak, namanya tidak, tapi orang tengok. Maknanya nombor satu dalam masuk fikirannya, tak salah merompak sebenarnya. Dia lama-lama ni dia punya indoctrination tu, ataupun tak salah kalau nak tahan kereta tunjuk ketiak. Jadi iklan, jadi ini kita perlu pendidikan, dan mungkin pihak tertentu, pihak kerajaan perlu melihat untuk mengkaji iklan-iklan ini supaya tidak menjadikan generasi Y ini satu time bomb. Jadi ini pandangan kita di pihak pengguna. Itu menarik. Saya nak berkongsi bersama dengan Zudi pula dia. Bila menyebut tentang hari raya, menyebut tentang sambutan hari raya itu, seolah-olah kita ditanam dengan satu pemikiran. Mungkin itu juga yang ditanamkan kepada kumpulan anak-anak muda ini, bahawa bila datang hari raya semua mesti baru. Baju Melayu mesti buat baru, seluar baju juga mesti yang baru. Lansir itu dah tentulah, kerusi meja, peti ais semua mesti baru. Jadi tak tahulah apakah ini ajaran daripada generasi ke generasi, sehinggalah generasi Y yang ada sekarang ini pun mungkin merasakan bahawa mereka juga perlukan sesuatu yang baru bila nak menyambut hari raya. Ya, ini merupakan satu pembelajaran secara tak langsung. Social learning theory memang kata, okey, monkey see, monkey do. Jadi ramai di kalangan generasi Y ni hidup 15 tahun, 25 tahun dengan keadaan setiap kali hari raya mesti baju baru. Sedangkan kita tengok balik apa yang Datuk Siti nyanyi. Di sana apakah artinya Syawal. Contohlah kan, dia nyanyi lagi sedap. Di luar sana jangankan nak baju baru, nak makan pun tak lepas. Dan kita tengok balik rangkap selepas tu. Di sini hari ini, kan. Jadi di Malaysia kita masih bertuah sebenarnya. Dan generasi Y yang bijak pada ini, saya yakin dan percaya mereka tidak perlu kepada semua baru. Cukuplah dengan susunan perabot yang kita sebut sebagai dinamik, inovatif serta ternampak baru, sudah mencukupi. Kerana generasi Y pada hari ini adalah golongan yang hendak terus hidup, golongan yang kita sebut sebagai golongan survival. Jadi baju baru, persoalan baju baru, mereka mungkin akan beli juga satu pasang ataupun dua pasang, tetapi dengan harga yang berpatutan. Sebab dah plan dah tahun ni warna apa kan. Kalau tak sama nanti kau nak siapa kan? Kau nak siapa? Kasar tu kan. Tetapi itu yang berlaku sebenarnya. Saya harap pengguna yang ada di Malaysia ini dapat menggunakan duit tu dengan jimat, dengan hikmah. Dan saya melihat juga, pakcik saya pesan dengan saya, Zuhdi, untuk berjaya di Malaysia kita perlu ada mentaliti hidup di bawah kemampuan. Contohnya apa dia beritahu? Di Malaysia ramai orang boleh pakai kancil, tetapi dia pakai wira. Dia boleh pakai kancil, kemampuan pakai kancil, tapi dia rasa RM60 je sebulan, kali 9 tahun, wira lah, contoh kan. Tetapi jarang yang boleh pakai kancil, dia naik motor atau naik bas. Yang mana selamat? Dah tentu orang yang pakai kancil, naik motor dan naik bas, kerana dia ada lebihan wang. Sekurang-kurangnya satu bulan ada RM60 selama 9 tahun, insya-Allah. Tapi dia akhir-akhirnya orang akan mengata juga, tu dia, kau tak ada duit, kau bolehlah cakap yang tu. Tapi bagi orang yang ada duit, dia orang kata aku peduli apa. Ini yang Datuk kata, hidup ni perjalanan atau destinasi. Kalau dalam perjalanan ini kita asyik dilihat sebagai sebahagian daripada kumpulan geng tu geng ini, geng tu geng ini, jadi kita akan
goncang, akan goyang jati diri, self censorship tu akan kurang dan lama-lama akan terhakis sebenarnya. Dan kalau kita tengok destinasi mana kita nak tuju dalam hidup ni, dan lain tak bukan adalah mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak tahu, tak ada tu. Itu yang kena tekan tu. Agaknya dari segi pendidikan juga perlu dilihat. Itu nombor satu. Dari Kalau tak segi ada pendidikan, menyedarkan kesedaran kepenggunaan itu. Itu nombor satu sebenarnya. Kalau pendidikan tu kuat, maka kita tak risau. Contohnya macam ni lah. Ada kawan-kawan lah. Dia sayang kat anak kita pun sayang kat anak kita. Anak dia pergi ke London belajar. Dia ikut. Kau pergi ke London. Family pindah. Pasal nak tengok ni takut anak dia. Betul. Mungkin salah satu cara yang betul dan cara yang dia mampu dia boleh buat lah. Orang lain mungkin tak boleh buat. Tapi kita seharusnya melihat macam pendidikan di mana macam ikan kan. Kalau 2 tahun dalam laut pun dia masih tidak masin. Dia ada sistem self censorship tu dia lah. Ada sistem yang mengawal dia supaya dia tidak termasuk unsur-unsur luar. Kalau masuk pun sikit-sikit. Ikan kalau dah mati boleh jadi masin. Kalau tidak dia tak masin. Jadi inilah yang perlu dididik anak-anak kita. Dan di mana ini merupakan sistem keluarga jugalah, tapi perlu ada ilmu kepenggunaan. Kalau tidak ada, yang hari ini kita lihat kita masih di tahap yang cukup rendah. Pada ikut pengalaman kita cukup rendah. Pasal kita tengok TV atau radio, mana ada program kepenggunaan? Cukup limited, apa benda ada? Untuk mengajar kita. Tapi itu ilmu penting tu. Ilmu untuk kita mengisi dada kita. Kalau zaman dulu kalau dada tak ada berilmu, orang tak keluar kampung kan. Jadi ini kita tidak ada. Jadi kita perlu melihat kembali apa yang tak kena. Dan kita perlu, kalau kita nak menyelesaikan masalah hari ini, barang memang kerjaan boleh campur, boleh. Tetapi kita ni seolah-olahnya nak membersihkan sungai, tapi di muara. Jenuh lah nak cuci kat muara ni macam-macam. Pasal dekat hulu sana turun kandang babinya, kandang ininya, kelapa sawitnya, habis buang kat situ. Kita kena betulkan yang atas ni. Ada apa ni, persiapan ke arah kilang kena tutup ke, kena proses betul-betul ke, babi tak boleh. Jadi proses yang betul. Jadi yang dekat sini pun dah tak masalah. Jadi kalau kita terlalu fokus, kita kena buat dia dekat muara, tapi bersama. Kau tidak mati, kita tak cukup tangan. Betul. Selera generasi Y ni Zudi adalah merupakan sesuatu yang memang susah nak dijangkakan. Selera mereka sentiasa berubah, sentiasa besar sebenarnya. Kita tengok handphone lah misalnya. Ambil satu contoh ya. Kalau ada model-model baru handphone yang dikeluarkan, dalam sekelip mata saja generasi muda lah ataupun generasi Y lah yang menyerbu dulu kedai-kedai handphone, sanggup membeli handphone pada harga yang beribu-ribu ringgit. Malah kalau kita ini fakta, iaitu pelajar-pelajar yang masih lagi berada di universiti menggunakan wang pinjaman pelajaran itu untuk membeli handphone dan sebagainya, dan akhirnya tak terbayar pula tu. Jadi macam mana nak mengubah pemikiran seperti ini? Ini satu masalah yang dihadapi oleh generasi Y, golongan Zudi sendiri. Betul. Kita renung balik apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil. Ini ayat berkaitan tentang adil. Siapa yang tak adil, zalim dia. Adil tu apa? Meletakkan sesuatu di tempatnya, haknya. Pinjaman PTPTN ataupun beasiswa negeri, beasiswa GPA untuk menampung pengajaran dan pembelajaran di universiti. Tetapi mana logiknya? Mana buktinya? Menjadi wang itu digunakan untuk membeli telefon yang mahal-mahal. Kadang-kadang telefon dua pula kiri kanan. Bila kiri kanan guna telefon yang mahal, kena kanser pula. Kanser telinga dan sebagainya kan. Siapa yang kaya? Orang yang bagi perkhidmatan pula. Jadi ini kadang-kadang saya tengok macam satu permainan sebenarnya. Ada satu syarikat keluarkan makanan segera, dan dalam masa yang sama dia juga membekalkan rawatan secara pakar kan. Ini saya kadang-kadang saya cakap, oh hebat ilmu manusia ni kan. Dia ada semua, dia makan orang kata makan keliling. Ni istilah saya dapat, makan keliling. Jadi sebagai generasi Y, kita perlu adil pada diri kita. Wang pinjaman untuk belajar, wang sara hidup untuk sara dan hidup, supaya kita boleh merasa sangat-sangat kritikal. Bukan tak boleh pakai yang mahal-mahal, BlackBerry, biri-biri dan sebagainya. Boleh, tetapi it's matter of time. Boleh tahan, boleh tahu bila nak pakai dan tahu cara nak pakai. Ini kadang-kadang application pun bukan semua guna pun. Touch datang jatuh pecah kan. Jadi kadang-kadang macam kera dapat bunga kan. Jadi ini kadang-kadang berlaku kan. Boleh tahan itu saya nak interject sikit. Saya ada kawan datang daripada Indonesia, private jet ya. Kita pergi ambil kat Subang Airport. Very one of the top 10 richest group lah. Datang turun pergi ambil kat airport, dia pun telefon. Anak saya kata, apa?
telefon ni generasi first yang color phone. Jadi dia berjaya, tapi dia tidak perlukan benda itu. Tapi maknanya dia faham. Orang yang berjaya ni dia perlu faham. Kalau dia tak faham, dia sukar dia untuk berjaya. Jadi ini yang kita perlu ajar. Maknanya dia bukan terletak daripada phone kepada phone. Tapi maknanya kita macam mana kerjanya kita nak mencorak minda anak-anak muda generasi Y ini supaya ilmu tu di dalam diri, bukan di dalam produk-produk material yang dekat luar ni yang menjadikan external trapping kepada orang ni menjadi. Pasal daripada dulu lagi kadang-kadang kita lihat ini generasi X dulu. Saya ingat di generasi X dulu pun ada unsur-unsur begini. Bukan dia orang ni bukan eksklusif. Kita pun sama dulu. Ada dulu dia kata kalau nak beli baju kata dia kena. Yang ini kena beli baju tu kena sama level dengan butang ni. Itu baru original aja. Oh macam-macam dia punya pelik tu macam-macam. Zip kat belakang kena jahit macam ni. Saya kata berat ni. Tapi benda tu permulaannya sudah tentu daripada dulu. Dia tidak tiba-tiba meletup je di sini. Jadi kita kena balik kepada matlamat kita. Apa dia matlamat kita? Matlamat kehidupan kita. Apa yang kita nak capai? Apa merupakan kegembiraan, pencapaian kita apa benda. Kita kena ajar anak-anak kita apa itu kejayaan. Adakah kejayaan itu dengan memiliki semua barang material ni? Apa pasal orang kita tengok yang macam sukarelawan. Kita ni mungkin baru. Kita tengok siapa yang dilanggar oleh bulldozer Israel tu. Yang nama kapal tu apa yang perempuan tu. Jadi dia orang lain dia punya konsep tu. Dia maknanya dia pergi ke arah mencari kepuasan dalam sesuatu yang higher level of achievement, self actualization. Maknanya bukan setakat yang ini mungkin dikira basic lagi, basic needs. Mungkin kita punya basic needs tu telah tergelincir. Tapi patutnya kita mencerita mungkin kalau anak-anak kita, kalau you dapat tolong orang, itulah dia. Orang berjaya sekolah. Jadi lain dia punya objektif. Jadi ini mungkin perlu satu perencanaan yang lebih jelas. Okay. Saya setuju dengan nanti kita sambung lagi Zudi kerana kita diarah untuk berehat seketika dan kembali nanti mungkin Zudi boleh menambah daripada apa yang diperkatakan oleh Datuk Nazim Johan sebentar tadi. Kita rehat sekali lagi dan kembali semula bersama kami di Hello Malaysia. Baiklah, kita hampir ke penghujung sebenarnya, sudah terlalu hampir sebenarnya. Jadi kita perlu pantas dan ringkas. Okey, Zudi kita Nazim, sorry saya terfikir Zudi Okey, kita pergi pada Zudi dululah, generasi Y ni Kita sedar bahawa kita sedang menghadapi satu situasi ekonomi yang mencabar sekarang ini. Semua pihak ataupun para ekonomis pun mengaku bahawa sesuatu perlu dilakukan dari segi pendekatan pemikiran kita. Dan mungkin kepada kumpulan muda generasi Y ini juga mereka perlu mengubah pemikiran mereka untuk menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi yang tidak menentu ini. Apakah nasihat anda lah kepada kumpulan generasi Y ini? Nasihat saya kepada generasi Y serta rakyat Malaysia, the more you know, the more you don't know. Ini memang betul. Sesiapa yang belajar ilmu, dia akan tahu bahawa makin banyak dia tahu, rupanya makin banyak dia tidak tahu. Kerana apa? Pada hari ini kita tengok goncangan ekonomi, sosial, politik, agama, keselamatan sangat tinggi. Di mana satu keadaan di barat kita tengok ada bailout yang tinggi, saham tak naik-naik, patut saham naik turun tapi ini turun je, ataupun sekali naik dia mencengkam orang-orang yang biasa dan kita sebut golongan marhen ni. Kerana kita dimomokkan dan kita selalu berpandukan kepada hierarki yang salah sebenarnya. Hierarki apa? Hierarki logik. Logik yang diperjuangkan oleh satu orang manusia yang kita sebut sebagai kurang beragama, kurang roh manusia, kurang roh ketuhanan dan kurang rasa manusia yang baik. Jadi bila kita ikut teori itu cakap apa? Kita pentingkan makan, pakaian, tempat tinggal, rehat dan seks. Betul, sebagai manusia yang sejahtera. Tetapi kita tanya balik, manusia yang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang menjadi penentu kepada kehidupan dunia ini sebagai satu, orang kata, satu tempat untuk kita diuji. Adakah itu tujuan atau peranan kita? Tidak. Teori itu kata apa? Makan, pakai, tempat tinggal, rehat dan seks. Selepas itu barulah ada kasih sayang. Lepas itu baru ada keselamatan. Barulah ada ikut binatang sikit. Ada kebinatangan, unsur-unsur kebinatangan, unsur-unsur mazmumah, unsur-unsur sesat. Dan last sekali baru dia cakap self actualize. Dia tak cakap nak jadi macam yang Tuhan suruh. Dia cakap self actualize. Bila tanya dia self actualize itu apa, dia pun berakhir dengan hilang akal, mati dalam keadaan roh tak tenteram, hilang akal. Dan ini berlaku pada ilmu yang ada sekarang. Ilmu yang ada pada hari ini, saya bukan nak
kata apa-apa, tetapi dia adalah lebih kepada kurikulum pengajaran dan pembelajaran. Dia kurang tarbiyah, dia kurang kepada wisdom yang macam Datuk bincangkan tadi. Kita perlu ada hikmah dalam berilmu, hikmah dalam beramal dengan ilmu. Sebab kalau hierarki tadi kita kaji, yang sebaiknya adalah yang pertama cari keredaan Allah. Bila kita cari keredaan Allah, kita akan semua dapat tak? Semua dapat. Dapat ekspertis, dapat orang kata dilorongkan, dimudahkan, rezeki akan diangkat pagi, petang, siang, malam, subuh, senja, rezeki murah. Dan selepas tu baru orang sayang, baru orang suka, selamat dan dapat apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, rehat dan seks. Itulah yang saya nak tekankan dan ingatkan pada diri saya, kita perlu kepada hikmah dalam berilmu. Kerana apa? Macam saya cakap tadi, the more you know, the more you don't know. Okey, Datuk, di penghujung ini. Jadi yalah, kalau nak pesan pun boleh setakat pesan je lah, Datuk ya. Tapi yalah, menjelang sambutan Hari Raya ni memang kita semua ingin menyambut Hari Raya itu dengan begitu meriah sekali. Yalah, setelah kita berpuasa dan sebagainya. Dan barangkali ini merupakan satu kemenangan lah kepada kita setelah melalui satu dugaan yang cukup getir. Tetapi apakah kita perlu berbelanja di luar kemampuan kita hanya semata-mata untuk menyambut Hari Raya yang dianggap puasa dulu? Dia ada 15 hari lagi lebih kurang kan. Ini pun ada orang kata kita ni puasa, kita rasa macam mana orang susah. Ya. Kita rasa macam orang susah, tapi sebenarnya tak betul. Kita rasa orang susah selama 12 jam je, lepas tu kita dah macam raja. Memang hari ni kita lepas kita, contohnya kita kata orang Somalia ni susah tak makan, tapi dia berbuka pun tak ada. Kita berbuka mewah-mewah. Sama juga raya. Jadi kadang-kadang kita mungkin tidak nampak. Jadi ini rasa kita lah di Persatuan setelah lama mengkaji, melihat kita kena ke arah kembali kepada apa yang kita mahu. Kita adakan clear agenda kepada generasi kita. Mungkin kalau orang kata management by objektif lah. Contohnya apa yang kita nak. Kalau kita tarik, siapa tarik ya, Panglima Islam yang pergi menyerang Cordova tu, dia pergi tu, dia kerja dia nak tawan. Kok mana pun dia takwa dia nak tawan, itu objektif dia, dibakar kapal-kapal sebab memang tak ada pilihan. Jadi kita pun harus mendidik generasi kita begitu supaya ada matlamat apa yang kita nak. Kita pun tak tahu, kita pun teraba-raba. Jadi kalau kita teraba-raba, maknanya kita pun tidak certain. Dalam keadaan certain pun kita belum tentu dapat apa yang kita nak. Apa lagi dalam keadaan yang meraba-raba. Jadi kita tengok kawan kiri, kanan, kawan suka telefon, kita telefon. Kawan suka ini beli barang Batman lah, Superman dan semua. Jadi kadang-kadang ini yang membuatkan kita ni hilang. Dan kita ni hidup atas kadang-kadang hobi je. Betul. Apa at the end of the day, kerja, lepas tu hobi. Jadi adakah itu matlamat kita? Adakah itu akan membawa kita kepada tahap manusia yang bertakwa ke, yang berjaya dalam kehidupan? Pasal itu kita tidak letak dalam kehidupan. Dalam sekolah pun kita mungkin tidak belajar. Saya ingat saya sekolah Cina dulu. Mungkin orang Cina dia lain, beza dia matlamat dia mungkin duit. Tapi memang betul di sekolah pun kita civic tu tidak pernah diajar. Kita tidak belajar. Jadi salahnya salah kita sendiri. Pasal semualah kita di Malaysia ni, kita tidak boleh beranggapan orang Melayu satu pulau, Cina satu pulau. Kita ni satu tempat. Jadi apa yang terlibat, yang boleh melibatkan orang bukan Melayu, orang India, kita pun sama. Pasal yang kalau nak rompak, dia rompak sama aja. Kalau nak ada masalah pun sama saja. Jadi ini konsep yang kita perlu faham supaya kita boleh menjadikan masyarakat ini satu masyarakat yang makmur. Kerana kalau tidak, generasi Y ni, kalau dia dah tiba masa time bomb dia, bila ada katakan satu demonstrasi ke yang akan merosakkan negara, akhirnya esok tidak ada siapa yang untung. Jadi benda ni kita perlu tegaskan betul-betul apa dia objektif kita. Menghormati ke apa benda ini kena diajar secara walaupun memanglah kita berbincang pasal hari raya tadi, tapi ini hakikatnya kita boleh beraya pun pasal kita aman makmur. Betul. Kalau kita tak ada aman, tak ada makmur, apa yang ada? Air pun tak ada. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Nazim. Terima kasih pada Zudi. Sebenarnya memang kalau nak bercakap tentang kenaikan harga barang ni sampai berbuih pun kita boleh bercakap. Tetapi akhirnya kalau di saat ini pun sekarang ni, kalau saya percaya bahawa sebab tu tak ada panggilan yang masuk, barangkali ramai yang pergi shopping membeli-beli. Tapi itu hak masing-masing lah. Cuma yang kita nasihatkan ialah supaya ianya dilakukan biarlah berhemah, seperti apa yang Zudi katakan, seperti apa yang Datuk katakan, dan biarlah ianya berada di dalam kemampuan kita sendiri. Berbelanja itu duit kita, memang sesiapa pun tak boleh menghalang tu ya. Tetapi biarlah kita sambut Hari Raya, segala-galanya lah, perayaan apa sekalipun, termasuklah Hari Raya nanti, dengan secara sederhana, kerana kesederhanaan itu adalah satu aspek yang amat penting dalam kehidupan kita. Baiklah, terima
kasih kepada anda yang bersama kami menyaksikan Hello Malaysia, dan terima kasih kerana anda terus menyokong kami di Hello Malaysia ini. Dan sebelum kita berpisah, seperti biasa jugalah, ingat Hello Malaysia, ingat kami di Bernama TV. Kita jumpa lagi insya-Allah.